sejahtera, kami tari kumpulan 7 ingin membentangkan tentang tarian Summaranun. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan, iaitu akan membentangkan setiap aspek-aspek yang ada di dalam tarian Summaranun ini. Tarian Summaranun ini, dia terdapat beberapa aspek, iaitu pengenalan, kronologi, ragam gerak, muzik, pakaian dan props. Okey, saya Nur Atika Syuhada binti Busnani dengan kod matrix. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Tarian Summaranun ini diciptakan sekitar pada tahun 1970. Awalnya, ia ditarikan oleh 4 orang penari sahaja, iaitu 2 orang penari lelaki, 2 orang penari perempuan. Ia diupdatasi daripada ritual perubatan masyarakat Iranun, iaitu Barinang. Ritual Barinang tersebut melibatkan alam nyata dan juga alam gaib. Dalam ritual ini, ia melibatkan si panai, iaitu dikenalikan sebagai bom, pesakit dan pemain muzik. Ketika si panai melakukan berpangalai dalam ritual ini, badan si panai telah dirasuk oleh makhluk halus yang telah diseru oleh si panai, dan si panai akan mengelilingi pesakit itu. Untuk pengetahuan anda semua, badan si panai ini merupakan satu platform makhluk halus tersebut untuk mengubati seseorang pesakit. Daripada gerakan-gerakan yang dia tunjukkan, sepanjang si panai merealisasikan ritual itulah yang diupdatasikan sebagai tarian Summaranun. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Nur Fatijah Fatsatul binti Jamil, iaitu rakan pembentangan saya. Dia akan membentangkan tentang kronologi tentang tarian Summaranun. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Nur Atika. Saya Nur Fatijah, merupakan pembentang kedua. Saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kronologi perubahan nama tarian Summaranun. Okey, sebelum terjadinya nama tarian Summaranun ni, tarian ini dikenali sebagai tarian Barinang, iaitu merupakan adaptasi daripada upacara perubatan dan juga ritual. Pesakit akan dikelilingi oleh pengubat dan disertakan dengan mantra-mantra dan juga gerakan pengubat itu tersendiri. Okey, setelah tu dia beralih nama kepada tarian Ajung. Ajung ni pula dia diambil sempena nama Ajung, iaitu alatan yang digunakan untuk pesakit. Ajung ni dia memiliki 7 bunga yang berlainan warna. Okey, setelah tu barulah nama tarian ni berubah menjadi tarian Summaranun yang membawa maksud dirindui dan merindukan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya beralih kepada pembentang ketiga, iaitu Nur Rasbiana. Terima kasih kepada saudari Nur Natijah di atas pembentangan sebentar tadi. Nama saya Nur Rasbiana binti Joseph dan saya akan meneruskan pembentangan selanjutnya berkaitan tentang ragam gerak tarian Summaranun masyarakat Iranun di Sabah. Tarian Summaranun ada 5, iaitu yang pertama ialah gerakan di Sayud, yang kedua ialah gerakan Kinasadan, seterusnya gerakan yang ketiga ialah gerakan 5 Sakababaan Agu 5 Sapuruan, dan seterusnya ialah gerakan Mati Burun, dan yang terakhir ialah gerakan Tindag Agu Paguntun. Baiklah, pembentangan ini akan diteruskan lagi oleh saudari Ifaliana. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Rasbiana tadi. Okey, saya adalah Nur Ifaliana binti Muhammad Ali dan saya akan membentang mengenai alat muzik yang digunakan dalam tarian Summaranun ini. Okey, tarian Summaranun ini menggunakan 4 alat muzik, iaitu yang pertama adalah gong, dan yang kedua adalah kulintangan, dan yang ketiga adalah canang, dan yang keempat adalah gendang bambu. 4 alat muzik ini digunakan dalam tarian Summaranun ini.
Baiklah, itu saja daripada saya. Dan seterusnya kita akan beralih kepada pembentang yang kelima, iaitu Saudari Nur Amira bagi membentangkan mengenai pakaian tradisional Sumaranon. Dipersilakan. Baik, saya akan membentangkan bahagian yang seterusnya, yaitu pakaian tarian Sumaranon, yang mana pakaian ini dipakai dan diperagakan ketika mempersembahkan tarian Sumaranon yang juga dikenali sebagai sinipak. Dan pakaian ini diperagakan oleh penari lelaki dan juga penari perempuan. Yang pertama sekali, di bahagian kepala penari lelaki dipanggil sebagai tinubau. Tinubau ini diperbuat daripada kain yang ditenun, manakala di bahagian kepala penari wanita dipanggil sebagai sinisip. Seterusnya, di bahagian leher penari digelar sebagai mandapun. Mandapun ini merupakan aksesori yang dipakai oleh kedua-dua penari lelaki dan juga wanita. Yang seterusnya ialah sampin. Sampin ini pula hanya dipakai oleh penari lelaki sahaja. Dan yang seterusnya ialah tali pinggang. Tali pinggang yang dipakai oleh kedua-dua penari lelaki dan perempuan ini pula digelar sebagai bobotulan. Dan yang terakhir ialah seluar yang dipakai oleh penari lelaki yang dikenali sebagai suar mines. Manakala skirt yang dipakai oleh penari perempuan pula digelar sebagai malung. Baik, secara keseluruhannya, pakaian tarian Sumaranon ini diperbuat daripada kain yang ditenun 100%, kemudian digunting dan kemudian dijahit sehingga menjadi sinipak. Baik, sekian sahaja penerangan saya mengenai pakaian tarian Sumaranon, dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, Britney. Selamat sejahtera, nama saya Britney McLean. Nama metrik saya BP 201102448. Hari ini saya ingin membentangkan tentang props yang digunakan semasa mempersembahkan tarian Sumaranon. Props yang digunakan ialah anjung. Sebelum mempersembahkan tarian ini, anjung haruslah disediakan terlebih dahulu. Anjung memiliki 7 warna pada bendera kecil yang dipasangkan pada suatu tempat di tengah-tengah kawasan, dan penari Sumaranon akan mengelilingi anjung ini. Sekian saja pembentangan dari kami.
Tuh, Nanti kalau begini 1, 2, gitu 1, 2. wih sudah kau gila. Payung di sana. Bye guys. Mas, aku basah sudah. Momentan.